sebelah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik. Kunna tara'iqa qidada. Wa an azanna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rashada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Wa law istaqamu 'ala at-tariqati la-asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada di antara kita golongan yang baik keadaannya, dan ada di antara kita yang lain dari itu. Kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlain-lain. Dan bahawa sesungguhnya kita sekarang mengetahui bahawa kita tidak sekali-kali akan dapat melepaskan diri dari balasan Allah, walaupun di mana sahaja kita berada di bumi. Dan kita juga tidak sekali-kali akan dapat melarikan diri dari balasannya walaupun ke langit sekalipun. Dan bahawa sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya dengan tidak bertangguh-tangguh lagi. Kerana sesiapa yang beriman kepada Tuhannya, maka tidaklah ia akan merasa bimbang menanggung kerugian mengenai amalnya yang baik. Dan juga tidak akan ditimpakan sebarang kesusahan. Dan bahawa sesungguhnya dengan datangnya Al-Quran nyatalah ada di antara kita golongan yang beragama Islam, dan ada pula golongan yang kufur derhaka dengan menyeleweng dari jalan yang benar. Maka sesiapa yang menurut Islam dengan beriman dan taat, maka merekalah golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Dan ada pun orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar, maka mereka menjadi bahan bakaran bagi neraka jahanam. Nabi Muhammad diwahyukan menerangkan lagi, dan bahawa sesungguhnya kalaulah mereka manusia dan jin itu berjalan betul di atas jalan Islam, sudah tentu kami akan memberikan mereka sebab-sebab pembawa kemewahan, terutama menurunkan hujan lebat kepada mereka. Pemberian yang demikian untuk kita menguji dan menzahirkan bawaan dan keadaan mereka dalam menikmati apa yang kami berikan itu. Adakah mereka bersyukur dan betul-betul menurut Islam, dan tetap betul menurut Islam? Dan ingatlah sesiapa yang berpaling dari mengingati Tuhannya, yakni tidak bersyukur dan tidak tetap di atas jalan Islam, maka Tuhan akan memasukkannya ke dalam azab yang memuncak beratnya. Ayat-ayat yang kita baca ini masih lagi Allah Ta'ala menceritakan percakapan sahabat kita di kalangan kaum jin yang telah menganut Islam, diwahyukan kepada Nabi SAW untuk menjadi pengajaran kepada kita. Kerana ucapan golongan jin yang beriman ini menjadi pengajaran kepada kita semua. Disambung lagi ucapan mereka, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kata kumpulan jin itu, dan sesungguhnya di kalangan kita ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik,
Dan di kalangan kita ada orang-orang yang tidak begitu. Kami ini mengikut berjalan-jalan yang banyak berbagai jenis. Menunjukkan bahawa di kalangan jin ada yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh. Di kalangan jin juga ada yang beriman, yang mengerjakan amal yang jahat. Macam manusia juga. Dia bukan malaikat. Dia macam manusia juga. Boleh berfikir, memilih, ada nafsu. Dan ada yang kafir. Ada yang kafir. Di mana kalangan ulama mengatakan ayat ini memberi makna yang Islam ni pula berbagai-bagai mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Sunni, Syiah, Khawarij, Murji'ah, macam-macam. Pasal apa jadi begitu? Mengikut tok guru dia mengaji. Dia hadir dalam masjid bersama-sama dengan kita mengaji juga. Maka dia ikut tok guru yang dia dengar, yang dia mengaji itu. Macam manusia juga. Kalau tok guru tu molek lah. Tok guru tak pakai gawa lah. Tara'iqa qidada, jalan-jalan yang bermacam-macam. Berdasarkan kepada menerima ilmu. Ilmu adalah satu amanah. Semua ilmu kena rujuk pada Quran dan hadis. Rujuk pada asas-asas yang dibawa oleh ulama mengikut Quran dan hadis. Bukan ilmu baharambang. Kalau ilmu baharambang tidak ada asas Quran dan hadis, jadi sesat, jadi punah. Manusia mengaji dengan macam-macam. Jin juga mengaji dengan puak yang macam-macam. Menyebabkan mereka berbagai-bagai fikiran berlaku kalangan mereka, sebagaimana juga berbagai-bagai fikiran di kalangan manusia. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami yakin dan percaya. Zon di sini yakin dan percaya. Kami yakin dan percaya. Zon dalam Quran, kalau Allah Ta'ala sebut tentang orang yang beriman, yakin dan percaya. Bukan zon, sangka ini, tidak. Kami yakin dan percaya. Annahu lan nu'jizallahu fil ardi. Kami tidak boleh melepaskan diri daripada Allah di bumi ini. Kalau lawan Allah Ta'ala, tak boleh lari daripada Allah Ta'ala. Kami beriman, kami percaya. Kalau ada kalangan kami berasa dia pandai boleh gaib, boleh nyata, boleh terbang dalam sekedip mata, nak lari daripada Allah Ta'ala, tak boleh. Manusia tak boleh lari daripada Allah Ta'ala, jin pun tak boleh lari daripada Allah Ta'ala. Kita tidak boleh meremahkan Allah Ta'ala, walan nu'jizahu haraba. Dan kita tidak boleh lari ke langit, tak boleh melemahkan Allah Ta'ala, tidak boleh. Allah Ta'ala maha kuasa, maha perkasa. Nak lari ke bumi tak boleh, masuk dalam batu pun tak jadi apa. Nak naik ke langit pun langit Allah juga, tak boleh lari. Jin kata. Jin ni menasihatkan kaum dia. Tuhan wahyikan pada Nabi, nak suruh nasihat ke kita juga. Kalau jin tu kata dia tak boleh lari ke langit bumi daripada Allah Ta'ala, mung pun tak usah buat lah roket naik ke bulan ke mana pun. Bulan tu baru langit dunia, Marih baru langit dunia. Langit belum langit ke-7 lagi. Nak lari daripada Allah Ta'ala, tak boleh. Hari ini kita melihat ahli-ahli sains yang mengkaji angkasa lepas, bila baca Quran masuk Islam. Masuk Islam. Begitulah kalangan jin. Kalangan jin yang kafir pun, kalau dia mengaji, dia dengar. Macam jin yang dengar Nabi baca Quran, dia dengar kerana nak mencari kebenaran, dia ikhlas, maka Tuhan beri hidayah. Kalau sekiranya tak ikhlas, dia berasa dia sombong, berasa dia pandai cerdik, lalu macam iblis ketua dia, kafir sampai mati dah jawab dia. Manusia begitu juga. Ada manusia ni berasa dia cerdik sangat, bijak sangat, pandai. Orang nasihat dia tak mau dengar, dia tak mau mengaji, tak ikhlas. Orang macam ni macam iblis lah, tak dapat hidayah sampai kiamat. Na'udzubillah min zalik. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih.
faman yu'min bi rabbih fala yakhafu baghsan wala rahaqa. Dan sesungguhnya tatkala kami mendengar petunjuk, yakni petunjuk Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu, kami dengar ayat-ayat Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanna bih, kami beriman kepadanya, menunjukkan jin ini masuk Islam. Kami beriman kepadanya. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu baghsan wala rahaqa. Maka sesiapa yang beriman kepadanya, maka dia tidak takut mengurangkan pahala kebaikannya, dan dia tidak takut dengan sebab dosa dia buat, Tuhan ampunkan dosa dia. Barang siapa yang beriman, yang percaya kepada Allah dengan percaya yakin, dia tak takut lagi. Tuhan beri pahala pada dia, Tuhan ampunkan dosa dia, dengan sebab dia mengerjakan amal, tak sia-sia amal dia. Allah Ta'ala tak berhajat kepada pahala kita. Kita melih korban, makan daging, Tuhan nak makan daging ke? Tuhan makan daging? Tak. Tuhan suruh daging bagi kepada orang-orang fakir miskin, sahabat handai, saudara kita, bagi daging ni. Orang kafir dia rebang, lepas rebang letak daging tengah padang biar Tuhan pergi makan. Tu pelawak. Bukan Tuhan makan, bewok pergi makan. Tuhan nak makan daging, Tuhan tak berhajat. Ini baiknya ajaran Islam. Hak ke laut zaman dulu, meleh kerak kepala ni nak pergi ke setang dia. Peranyuk terlang perahu, makan dia kaki si habis, tinggal tulang saja, pelawak je, bohong, yang makan dia kabutar. Oleh kerana itulah bila kebang, Tuhan suruh bagi daging, bagi orang miskin, bagi daging untuk kita, tulang-tulang datang korban ni untuk saudara-saudara kita di kalangan jin. Makan tulang, dia makan dengan cara dia, bukan makan mamuh kerok-kerok begitu dah. Makan dengan cara makhluk gaib yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Tuhan jadikan rezeki dia daripada tulang. Ini dia. Kalau beriman, tak takut. Dengan sebab dia buat amal baik, Tuhan beri pahala. Kalau buat amal yang jahat pula, Tuhan ampunkan dosa. Itu dia. Kalau Tuhan hukum pun hukum macam tu juga. Adilnya Tuhan ni. Pahala digandakan 10 kali ganda. Satu amal baik yang barang siapa yang niat nak buat amal baik, dia beri satu pahala. Niat dia. Bila dia buat, dia beri 10 kali ganda. Ada yang 700 kali ganda. Ada yang lebih pada itu lagi. Orang yang niat buat jahat, malaikat tak tulis lagi niat. Sudah buat jahat, tulis satu dosa saja. Kalau dia minta ampun, Tuhan ampunkan dosa dia. Itu dia. Ini rahmat Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, maka orang yang beriman jangan takut pahala yang Tuhan beri. Tuhan mengampunkan dosa yang dia buat. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan sesungguhnya kata jin kata, minnal muslimun, di kalangan kami ada yang Islam, wa minnal qasitun, dan di kalangan kami ada yang zalim. Yang zalim tu kafir lah, yang meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Kalangan kami ada yang Islam dan ada yang zalim. Al-qasitun makna dia zalim, al-muqsitun makna dia adil. Itu bahasa Arab. Itu al-qasitun, al-muqsitun, al-qist. Itu bahasa Arab ni lah, seninya bahasa Arab. Di sini perlunya belajar ilmu nahu untuk memahami Al-Quran. Wa minnal qasitun, di kalangan kami ada mereka yang zalim. Kalau al-muqsitun, innallaha yuhibbul muqsitin, Allah Ta'ala kasih pada orang yang adil. Di kalangan kami ada orang yang zalim. Faman aslama faulaika taharraw rasyada, maka sesiapa yang Islam, yang masuk Islam, mengikut jalan yang betul, jalan yang benar, taharraw rasyada, faulaika taharraw rasyada, mereka itu telah mengikut jalan yang betul, jalan yang cerdik, jalan yang bijak, kata jin. Sesiapa kalangan kami yang masuk Islam,
Bermakna dia ikut jalan yang cerdik, jalan yang bijak, jalan yang betul. Mana siapa kalangan kami yang tak masuk Islam, jawab dia jalan yang bodoh, masuk neraka. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Dan adapun yang zalim di kalangan kita, yang tidak ikut jalan yang benar, tak masuk Islam, tak beriman, fakanu li jahannam hataba, maka jadilah mereka itu umpan-umpan api neraka jahanam. Pernah ditanya Abu Hanifah. Abu Hanifah ni terkenal seorang yang Tuhan beri cerdik luar biasa, Imam mazhab Hanafi. Dia dulu pada Imam Syafi'i lagi. Terkenal dengan boleh jawab spontan Abu Hanifah ni. Kalau orang soal dia boleh jawab lalu. Dan jawapan dia cukup menarik. Orang tanya dia, wahai Syekh, dia ngajar dalam masjid. Masjid di Iraq. Macam mana Tuhan seksa jin dengan api neraka? Jin daripada api. Jin daripada api. Dia kata jin masuk neraka. Macam mana? Api masuk dalam api. Tak ada apa, supaya je. Apa ni apa pegang bekas air. Bekas air zaman dulu tak ada kaca, dia daripada tanah. Ha? Abang Nepal tanya ni daripada benda daripada tanah. Mu daripada apa? Daripada tanah. Dia ambil lekuk kata apa dia. Sakit tak? Sakit. Sakit juga rupanya. Tanah dengan tanah. Abang Nepal jawab. Itu Abang Nepal terkenal dengan pintar. Dalam kitab Aqidatun Najin menyebut perbahasan Abu Hanifah dengan dahriyin. Dari ialah puak-puak ahli falsafah yang tak percaya ke Tuhan. Itu masa dia budak lagi. Dia dah boleh berdebat dengan puak ahli falsafah ni. Guru dia Hamad bin Salman. Habis ulama-ulama kalah. Tinggal Hamad bin Salman, seorang alim kalangan tabi'in. Tinggal Hamad bin Salman saja yang tak dihujahkan oleh ahli falsafah. Lalu ditetap pada hari Jumaat berhujah Hamad bin Salman. Dia pun lalu belah pagi tengok tok guru dia nengung. Dia budak lagi. Apa tok guru nengung? Dia kata aku mimpi semalam. Mimpi gerung mimpi tu. Mimpi apa tok guru? Aku mimpi aku masuk dalam kebun yang subur. Tiba-tiba tubik babi seekor. Babi makan habis tak nak mang. Makan habisnya mamuh, tinggal tunggu usaha. Hak lain dia mamuh dengan tunggu-tunggu. Tinggal tunggu usaha. Lepas tu tubik bertunggu tu tubik 5 seekor. 5 tu takak babi tu. Aku tak tahu apa benda tu. Dia kata tok bulat saya nak takbir. Saya nak takbir mimpi ni. Kata Hamad bin Salman, Abir ya Nu'man. Takbirkan Nu'man bin Thabit. Takbir. Tok guru pada pandangan saya, kebun tu agama Islam. Kebun tu agama Islam. Pohon-pohon kayu tu adalah ulama-ulama. Babi tu anak belawang tok guru tu, babi. Anak belawang tok guru. Habis dia mamuh belaka ulama-ulama lain. Tinggal tunggu saja. Tunggu. Rimah tu biar tu saya. Biar saya lawan tok guru, biar saya lawan. Itu terkenal dalam kisah dia dan dia mengalahkan ahli falsafah. Pada masa dia terlalu budak lagi. Ini kemahiran Abu Hanifah. Jadi dia jawab, seksa jin daripada api. Api kena seksa, Tuhan beri seksa juga walaupun daripada api. Jangan berasa dia sedap, dia daripada api, neraka api juga. Tuhan boleh seksa kayu dengan kayu pun seksa juga. Kayu dengan gahar, kayu dengan kayu sampai auh boleh terbalik kayu dengan kayu. Itu dia, kayu besar tipu atau kayu kecil, macam-macam. Tuhan itu maha berkuasa. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man yu'rid an dhikri rabbih yasluhu 'adaban sa'ada. Dan bahawa sesungguhnya di sini khilaf ulama. Ada kalangan ulama yang mengatakan ini ucapan firman Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala sendiri. Ada ulama mengatakan ini ucapan jin lagi. Jin kata, tak apalah, yang penting kita faham makna dia. Khilaf ulama tu itu bab yang lain. Ulama dibahas dari segi nahwu dia. Kalau kita cerita di sini panjang. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati, dan bahawa sesungguhnya kalau sekiranya mereka istiqamah
di atas jalan yang betul, iaitulah jalan Islam. Kalau jin termasuk manusia juga, Tuhan kata, ataupun jin kata, kalau puak-puak aku ni istiqamah di atas jalan yang betul, kalau itu ucapan jin, sama juga manusia kena ambil pengajaran di atas as-siratal mustaqim. La asqainahum ma'an ghadaqa, nescaya kami curahkan kepada mereka air-air yang banyak yang menyuburkan tanah, menyuburkan kehidupan mereka, rezeki yang melimpah ruah. Ada ulama mengatakan sebelum mereka berjumpa dengan Nabi ini berlaku kemarau selama 7 tahun. 7 tahun kemarau. Bukan sahaja diserang oleh serpihan-serpihan bintang, kemarau yang sangat memanaskan, dan jin suka duduk di tempat air. Oleh kerana itulah ulama-ulama kita melarang kita kecing tempat air bertakung waktu malam, kerana ada puak-puak di situ dengan kaca dia. Tak boleh pergi kecing tempat tanah ngekoh ke apa, nampak air ke kecing, itu tak boleh. Boleh jadi puak dia ada di situ, jangan kaca. Carilah tempat lain, ambil air tu basuh. Itu adab yang diajar oleh ulama. Kita kena percaya pada perkara gaib. Kalau sekiranya mereka jin termasuk manusia, itu kalau firman Allah. Ataupun jin kata, kalau sekiranya mereka itu puak-puak aku ni ikut jalan yang betul, istiqamah, istaqamu ala tariq, istiqamah, betul di atas jalan yang Tuhan tunjuk ini, la asqainahum ma'an ghadaqa. La asqaina, itulah Tuhan yang kata. Ini ulama, ini firman Tuhan. La asqainahum ma'an ghadaqa, nescaya kami curahkan kepada mereka air hujan yang banyak, membawa keberkatan kepada mereka. Maka Allah Ta'ala firman, walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan kepada mereka berkat-berkat yang turun dari langit dan keluar daripada bumi. Itu firman Allah Ta'ala. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman, istiqamah, Tuhan beri kesenangan kepada mereka. Bila baca ayat ini, Sayyidina Umar kata, aynama kanal ma kanal mal, wa aynama kanal mal kanatil fitnah, kata Sayyidina Umar. Di mana ada air ada harta, Sayyidina Umar kata. Di mana ada harta ada bencana, Sayyidina Umar kata, yang menggodakan orang. Harta ni boleh menggodakan orang, kata Sayyidina Umar. Bila menggodakan orang boleh jadi rosak, Sayyidina Umar kata. Bila ada air, air ni bukan saja untuk minum, zaman sekarang untuk tenaga elektrik. Afara'aitul ma'al ladzi tashrabun, afara'aitul naral allati turun antum ansha'tum sajarataha. Disebut dalam surah tu, dalam surah Al-Waqi'ah, di mana daripada api ada tenaga, daripada air boleh mengeluarkan api. Ini kehebatan. Dengan sebab ada air banyak, air terjun boleh buat tenaga elektrik, boleh buat kilang, boleh buat macam-macam, menyebabkan berlakunya kekayaan. Bila kekayaan jadi fitnah. Ulama-ulama Atha' bin Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabah, Ad-Dhahhak, Qatadah, Muqatil, Atiyah, Ubaid bin Umair, Al-Hasan Al-Basri berkata, kana wallahi ashabun Nabi SAW sami'ina muti'in fafutihat alaihim kunuzu Kisra wa Qaisar wal Muqawqis wal Najashi fafutinu biha fawasabu ala imamihim faqataluh. Ini ulama-ulama tabi'in yang bersedih dengan pembunuhan Sayyidina Uthman. Kata mereka, puncanya Allah Ta'ala memberi kemenangan, boleh menawan kekayaan Kisra, kekayaan Rom, kekayaan Muqawqis Mesir, kekayaan Najashi Raja Habasyah. Bila Islam sudah menang, maka jadi kaya, jadi senang bala bunuh khalifah sendiri, Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini puncanya membawa fitnah bila kemenangan. Kemenangan ni kalau kita tak beriman, tak berakhlak, akan merosakkan diri sendiri.
Jadi Tuhan sebut di sini dalam ayat suratul jin, linaftinahum fi, supaya kami menguji mereka. Linaftinahum fi, untuk menguji mereka, ujian yang menggoda, sama ada bersyukur ataupun kufur terhadap nikmat Allah. Wa man yu'rid an dzikri rabbih yasluhu adaban sa'ada, dan sesiapa yang berpaling daripada ingat kepada Tuhannya, nescaya dia mengikut jalan yang membawa azab yang bertalu-talu ke atas mereka. Maknanya Tuhan beri nikmat kepada manusia, kalau istiqamah mengikut Islam, Tuhan beri kesenangan. Tetapi ingat, kesenangan Tuhan beri jadi ujian pula. Bila ujian, ada orang yang berjaya dengan ujian, yang bersyukur. Yang bersyukur dapat pahala besar, martabat yang tinggi. Ada yang kufur. Yang kufur ni boleh azaban sa'ada, azab yang bertalu-talu ke atas mereka, azab yang memuncak. Mengikut satu tafsir, sa'ada ni ialah satu bukit gunung dalam neraka. Bukit gunung dalam neraka. Bila ahli neraka bergantung, dia hancur tangan, hancur habis tangan. Panahnya gunung ini. Ada ulama menafsirkan begitu. Apa yang penting, orang tak syukur, jawab dia neraka lah. Jadi jin mengingatkan puak-puak dia. Walaupun jin mengingatkan puak-puak dia, Tuhan turunkan ayat ini kepada Nabi SAW untuk menjadi pengajaran kepada kita semua. Kita beriman, beramal dan bersyukur di atas nikmat Allah. Jangan kufur ataupun beriman, Tuhan beri nikmat, kufur tak ada nikmat pula jadi punah juga. Hendaklah beriman, beramal dan ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Macam Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam lepas jadi raja, ayah dia mati, dia jadi raja. Lepas jadi raja, Nabi Sulaiman dia beri kerajaan la yambaghi li ahad, kerajaan yang tak pernah diberi seseorang pun sebelum dan selepasnya, sehingga hari kiamat. Boleh memerintah manusia, memerintah jin. Jin boleh diperintahnya. Burung yang terbang di udara boleh diperintah oleh Nabi Sulaiman. Burung yang susah dikawal. Bukan saja binatang di bumi, burung terbang di udara, Nabi Sulaiman boleh arah, mari, mari. Hebat Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman boleh membuat istana-istana yang indah, boleh membuat bangunan-bangunan yang hebat, boleh menjamu tetamu-tetamu yang ramai dengan nikmat. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aakfur am akfur, ashkuru an akfur. Ini adalah kelebihan Tuhan beri pada aku. Tuhan nak uji aku, sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Nabi Sulaiman menjadi contoh orang yang syukur kepada nikmat yang Tuhan beri. Kalau ada orang tu dia kata dah oleh mayang, sibuk dah lalu nak jaga ni, nak jaga tu jaga, urusan banyak sangat. Mana banyak urusan dia dengan Nabi Sulaiman? Mana banyak dia jawab. Tak dia nak jawab. Nabi Sulaiman bukan main meretoh kerajaan yang paling besar dalam sejarah manusia, tak tinggal semayang, tak tinggal ibadah, tak tinggal beribadat pada Allah Ta'ala. Macam mana kita ada harta sekakang kera je. Sekakang kera, orang Melayu kata sekakang kera ni sikit je, lupa dah nak semayang bang, lupa nak beribadat. Ini kerana tak syukur. Manusia jin sama saja. Ayat ini ditujukan kepada jin menjadi pengajaran kepada manusia. Wallahu a'lam.